Kalau isyak, ya, dia betul-betul dapat periksa, dia cek apa semua, lepas tu darah tu, lepas tu dia mandi, dapatlah satu rakaat sebelum masuk subuh tu, nak sembahyang isyak ni, ya. Masuk ustazah tu tak mestinya dia dia solat tu, solat isyak tu hujung waktu. Kalau dia solat isyak elok-elok 4 rakaat kan, katalah solat isyak pukul 9 malam, itu pun samalah. Kenalah qada dia punya solat maghrib, sebab solat maghrib boleh dijamakkan dengan isyak. Tapi maksud ustazah tu paling had yang paling maksima, maknanya apa? Dia hatta dia solat tu dapat serakaat je dalam waktu tu, tetap dia kena qada dengan waktu solat, dengan solat yang boleh dijamakkan dengan solat yang dia semayang pada waktu setelah dia mandi wajib tadi. Jadi orang perempuan dalam haid, dalam datang bulan, dalam wuduk, dalam janabah, dalam nifas, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Boleh. Kerana tidak ada sebarang nas yang melarang. Yang ada nas yang larang, makruh. Potong kuku, potong rambut bukan bagi orang uzur, bagi orang yang nak berkorban bila masuk 1 Zulhijjah. Pendapat yang masyhur, antara pendapat yang kuat mengatakan bahawa wanita ketika haid, ketika nifas dalam keadaan kita kotor, maka kita tidak dibenarkan untuk membaca mana-mana ayat Al-Quran walaupun satu huruf. Okey. Dengar dulu ya sampai habis. Kemudian sekiranya kita membaca apa-apa ayat Al-Quran yang dah dibiasakan menjadi zikir. Bila sebut zikir, ayat Al-Quran ini bukanlah dalam jumlah yang banyak. Kalau surah Al-Waqi'ah itu satu surah yang panjang. Surah Al-Mulk juga surah yang panjang. Tapi contohnya kita baca Al-Maqsurat. Al-Maqsurat adalah petikan-petikan ayat Al-Quran. Contohnya daripada surah pendek, 30 ada, ayat kursi ada, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ada, dan surah Al-Baqarah yang awal pun ada. Jadi dia petikan-petikan yang telah dijadikan zikrullah. Dan ayat Al-Quran di dalam Al-Maqsurat ini adalah ayat yang datangnya daripada hadis Nabi SAW. Penjelasan tentang fadilat ayat itu sendiri. Maka di situ ayat itu dijadikan doa ataupun zikrullah. Baca Maqsurat dalam keadaan uzur dengan niat zikir maka dibenarkan. Tapi kalau kita nak niat zikir baca Al-Mulk tak boleh, sebab kita tak sebut zikir Al-Mulk, kita sebut surah Al-Mulk. Sama juga dengan Al-Waqi'ah dan sebagainya. Assalamualaikum semua. Tema kita hari ni fiqh wanita. Fiqh wanita ni ada banyak, antaranya pakaian, darah, pernikahan, ibadah dan banyak lagi. Tapi di video ni kita nak fokus kepada pakaian. Bila bercakap tentang pakaian, mestilah kaitan dengan aurat. Sebelum tu, jom kita tengok dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi, apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup. Manakala menurut istilah pula, sesuatu bahagian dari anggota badan yang haram dibuka atau dipamerkan. Semua tahu kan aurat wanita adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Penting ke menutup aurat ni? Ya, sangat penting. Dengan menutup aurat, kita boleh mengelak dari berlakunya fitnah, zina dan banyak lagi kemungkinan yang tak diingini boleh dielakkan bila kita menutup aurat. Jap, dosa ke kalau tak tutup aurat? Sangat berdosa ya kawan-kawan. Jom kita tengok macam mana tutup aurat dengan sempurna. Pertama, korang labuhkan tudung menutup dada dan punggung kita. Kalau atas sikit tu pun dah okey. Janganlah singkat sangat. Lebih elok lagi kalau labuhkan sampai lepas bahu kita. Kan cantik. Kedua, daripada baju yang ketat dan skirt atau seluar yang singkat, kita pakai baju dan seluar yang labuh dan longgar. Asal tak nampak bentuk badan kita. Ketiga, ni ramai orang tipu tapi susah nak buat, iaitu pakai stokin. Kaki tu kan aurat kita. Dan seeloknya digalakkan pakai hand sock. Takut-takutlah terselak lengan baju tu.
Kan nampak aurat. Jadi, tak susah pun nak tutup aurat ni. Cuma perlu bermula dengan diri sendiri je. Slow-slow tak apa. Slowly but surely. Assalamualaikum semua. Nama saya Alia Dalili. Dan saya Adeni Dayana. Hari ini, jom kawan-kawan bersama-sama dengan kami membincangkan berkenaan dengan faith wanita, iaitu isu-isu wanita berpuasa. Sebenarnya, banyak perkara yang sering menjadi persoalan tentang isu berkaitan wanita dan puasa ini. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Cik Kia sedang memasak gulai ayam untuk keluarganya berbuka puasa. Bolehkah Cik Kia yang berpuasa merasa makanan yang dimasak untuk berbuka? Apakah hukumnya? Okey, jom kita lihat apa jawapannya. Jawapannya adalah hukumnya harus. Bermaksud boleh untuk kita merasa dengan syarat tidak masuk sampai anak tekak dan hendaklah merasa dengan sekadarnya. Ingat ya, merasa dengan sekadarnya. Di hujung-hujung lidah sahaja. Bukan merasa sampai habis semangkuk ya. Kalau yang itu tidak dibenarkan. Okey, soalan yang kedua pula berbunyi. Katakanlah waktu berbuka puasa adalah pada pukul 7.20 petang. Tetapi Cik Kia datang haid jam 7.15 petang. Adakah puasa Cik Kia itu sah? Dan boleh dikira satu hari? Apa jawapannya ya? Kesian pula pada Cik Kia. Jawapannya adalah hari tersebut Cik Kia tidak dikira berpuasa. Kia perlu kadar puasa seharian sebab puasa itu tidak dikira. Cuma Cik Kia perlu berdoa. Mudah-mudahan amalan dan usaha untuk berpuasa pada hari itu diterima Allah. Amin. Seterusnya, soalan ketiga. Jika Cik Kia habis haid selepas waktu isyak, tetapi dia mandi wajib selepas subuh hari berikutnya, adakah dibolehkan Cik Kia berpuasa pada hari tersebut? Okey, jawapannya adalah boleh. Cik Kia boleh berpuasa dengan syarat hukum-hukum puasa itu dipenuhi, iaitu niat dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang keempat. Cik Kia mengalami tempoh haid yang lama sebanyak 16 hari. Bilakah dia boleh dikira berpuasa? Pasti ramai wanita di luar sana ada mengalami perkara yang sama, bukan? Jom kita lihat apa jawapannya. Bagi perempuan yang kebiasaannya haid dia panjang, contoh 20 hari, sebulan atau 2 bulan. Merujuk kepada asas fiqh mazhab Syafi'i, maksimum darah haid adalah sebanyak 15 hari dan darah selepas hari tersebut dikira darah istihadah. Cik Kia wajib mandi wajib dan wajib mula berpuasa pada hari ke-16. Okey, last sekali soalan kelima, iaitu soalan terakhir. Adakah boleh Cik Kia tidak berpuasa disebabkan Cik Kia sedang menyusu anak dan bagaimana Cik Kia hendak menghentikan puasanya? Jawapannya adalah dalam Islam, bagi ibu yang menyusu dibolehkan untuk tidak berpuasa kerana boleh memudaratkan ibu dan juga anak yang sedang menyusu. Namun, perlulah menggantikan puasa tersebut. Alhamdulillah, terjawab sudah kelima-lima soalan kaitan fiqh wanita, isu-isu dalam berpuasa.
Diharap sedikit sebanyak cara yang kita bincangkan ini dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.